الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa pengimarahan masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang tidak pernah terhenti dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan oleh Allah kekuatan walaupun dalam keadaan sibuk dengan pelbagai tanggungjawab yang ada, tetap sahaja kita mampu untuk bersama-sama melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini di rumah yang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, akan terus memberikan kepada kita kesuburan dari sudut ibadah yang kita laksanakan pada saat yang serupa. Mudah-mudahan amalan kita ini akan terus menjadi bekalan-bekalan yang akan kita bawa bersama ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, malam ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitulah penjelasan berkaitan tentang adab-adab membawa akan Al-Quranul Karim, ataupun bagi mereka yang menanggung dan mereka yang ingin memelihara akan Al-Quranul Karim, maka adab-adabnya telah pun dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Kita masih lagi berbicara berkaitan tentang soal adab. Dan disebutkan dalam perbincangan yang lalu kita telah pun bicarakan topik yang masih lagi dibahaskan, iaitulah berkaitan tentang soal ikhlas. Seperti mana dalam perbincangan yang terakhir kita, catatan daripada Al-Imam Dhinnun Al-Misri
radhiyallahu anhu, beliau telah meletakkan bagaimana cara nak menjadikan amalan kita itu sebagai amalan yang ikhlas. Yang pertamanya ada 3 perkara yang disentuh oleh beliau. Yang pertamanya beliau menyatakan istiwa'ul madhi waz-zammi, iaitu apa yang dilakukan oleh seseorang itu dia tidak mengira, sama sahaja. Orang nak mengkeji ataupun orang yang memuji, tetap amalannya itu adalah serupa. Tidak ada beza di saat ketika orang memujinya, lantas ia menambah amalan tersebut. Di saat ketika seseorang mengkejinya, lantas ia tidak melakukan, tidak seumpama itu. Tapi kata Zinnun al-Misri, untuk melahirkan akan perasaan ataupun sifat ikhlas itu, serupa sahaja dari sudut kerja yang dilakukan, tidak ada beza di antara pujian maupun kejian daripada orang ramai. Kemudian yang kedua, iaitulah nisyanu ru'yatil amal fil a'mal, melupakan tentang amalan-amalan yang ada itu pada setiap amalan yang dilakukan. Oh, hari ini memang ada dalam catatan kita, kita mencatat apa yang dicatat, dan pada saat yang serupa catatan itu hanyalah sekadar untuk memuhasabah diri, tidak lebih daripada itu. Dengan kita menganggap akhirnya banyaknya kita beramal lantas menimbulkan perasaan sombong, bangga dan sebagainya, dan merasa dirinya lebih daripada orang lain, maka itu hendaklah dihilangkan dalam diri seseorang. Maka sebab itu di saat ketika seseorang itu beramal, lupakan akan amalan tersebut dengan maksud ia tidak menjadikan sebagai suatu kelebihan pada dirinya sehingga menganggap bahawa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dan kemudian yang ketiga, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, iaitulah iqtida'u sawabil a'mali fil akhirah. Tidak lain untuk mendapatkan pahala itu, yang diharapkan adalah di hari akhirat kelak Allah terima akan amalan-amalan tersebut, lantas melayakkan dirinya untuk menjadi hamba yang tercalon masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Seterusnya apa yang disebutkan oleh Sayyidina Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, qala tarkul amali li ajli an-nasi riya'un wal amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma. Kata daripada Sayyidina Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, ikhlas itu bagaimana? Yaitu dengan meninggalkan tarkul amal, kata daripada beliau, meninggalkan sesuatu amalan itu kerana manusia, maka itulah dianggap sebagai riya. Perbuatan di saat sudah menjadi kebiasaan kita melakukan amalan tersebut, tiba-tiba adanya manusia yang datang, kita tinggalkan amalan tersebut. Malam ini rajin kita membaca surah Al-Waqi'ah ataupun surah Al-Mulk ataupun surah-surah yang lain, kerana adanya manusia, dengan andaian manusia nanti akan melihat perbuatanku, lantas kita tinggalkan, maka itu dinamakan dengan istilah riya, menunjuk-nunjuk. Dan hakikatnya dengan perbuatan tersebut, sebenarnya itu akan mengurangkan lagi akan amalan-amalan kita, pahala kita di sisi Allah. Bila begitu keadaannya, sampai bila kita nak melihat manusia tidak ada bersama dengan kita, itu satu perkara yang mustahil. Di mana sahaja akan ada manusia yang memandang dan memerhatikan kita. Cuba kita susun dalam kehidupan kita, lihat agak-agak berapa banyak manusia yang kita tidak bersama dalam sehari. Pastinya setiap hari kita akan bertemu dengan bilangan ataupun jumlah manusia yang akan bersama dengan kita. Maka kita tidak mungkin mampu untuk memisahkan diri kita ini dengan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, bila kita melakukan hal yang demikian, meninggalkan perbuatan dan amalan itu kerana manusia ataupun disebabkan adanya manusia, itu sebenarnya adalah merupakan sumber keseronokan kepada syaitan. Yang hidupnya memang tugas daripada syaitan ini menghalang daripada seseorang yang beriman pada Allah untuk beramal. Dan itu janji daripada syaitan disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Oleh kerana engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menyesatkan aku. Ini kata-kata biadab daripada syaitan ketika itu. Oleh kerana kau telah menyesatkan aku, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum, aku akan menghalang bagi manusia itu, bagi mereka merujuk kepada manusia daripada jalanmu yang lurus. Apa yang akan aku buat?
Aku akan datang daripada sebelah hadapan, aku datang daripada sebelah belakang mereka, dan aku datang di sebelah kiri dan kanan mereka itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Memang kerja daripada syaitan itu menghalang daripada kita melakukan ketaatan, melakukan amal. Sedangkan dalam Islam mengajar kepada kita untuk memperbanyakkan amal yang soleh. Kerana amal yang soleh yang kita laksanakan itu hakikatnya merupakan benteng kekuatan iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, iman itu dia akan bertambah dan akan berkurang. Bila masa iman kita akan bertambah? Bit-ta'ah, di saat ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila masa iman kita akan terus merudum dan menurun? Bil ma'asi, ketika mana kita melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu lupakan sahaja. Sudah menjadi kebiasaan kita beramal, teruskan dengan amalan tersebut. Yang penting niat itu memainkan peranan yang cukup penting lillahi ta'ala, tidak lain adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, sementara beramal kerana manusia itulah yang dinamakan sebagai syirik, kerana meletakkan suatu amalan itu selain daripada Allah dilakukan juga adalah semata-mata kerana manusia, berlaku perkongsian di antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ikhlas itu bagaimana? Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayyu'afiyakallah, Allah menyelamatkan kamu itu daripada kedua-dua hal tersebut. Itu menurut pandangan daripada Sayyidina Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Wa an Sahlit at-Tusturi rahimahullahu ta'ala qala, daripada Sahal at-Tusturi, ya, at-Tusturi rahimahullahu ta'ala, beliau telah pun berkata, nazara al-akyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah la yumazijuhu syai'un la nafsun wa la hawa wa la dunya. Subhanallah. Dan menurut kata daripada Sahal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ramai orang-orang yang bijak. Nazaral akyas, disebut sebagai kalimah akyas. Akyas ni apa? Orang yang bijak. Ada dalam hadis akyas ni jamak daripada al-kayyisu. Ada dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda untuk menentukan siapa orang yang bijak. Kalau kita melihat orang yang bijak, mereka yang cemerlang dalam kerjayanya. Bila masuk dalam peperiksaan, dia cemerlang. Bila bekerja, dia cemerlang. Itulah anggapan dan andaian bagi seorang manusia dalam kehidupan di dunia. Tapi apa hakikat cemerlang itu menurut pandangan Islam? Satu perkara yang perlu diambil pengajaran dan perlu dijadikan pedoman dan sandaran dalam kehidupan ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah mereka yang mendana nafsah, mereka yang sentiasa memuhasabah akan dirinya. Tengok balik apa kekurangan, apa kelebihan yang ada. Wa amila lima ba'dal maut. Lantas pada saat yang serupa dia melakukan kerja itu adalah untuk apa yang akan berlaku sesudah kematiannya. Bermaksud dia bekerja, hasilnya itu yang nak diperolehi di saat sesudah ia meninggal. Kerana itulah merupakan hasil yang terpenting yang akan menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjaya menghasilkan keuntungan, kekayaan, yang dirasakan itulah kebahagiaan di dunia, tapi di hari akhirat segala kekayaan itu tidak akan sampai kepadanya, maka itulah merupakan orang yang rugi. Dan itu disebut sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Sementara orang yang lemah itu adalah mereka yang mengikut, menjadikan nafsunya itu sebagai ikutan dalam kehidupan. Nafsu sentiasa mengajak kepada kita apa yang seronok dalam kehidupan dunia nak dibandingkan dengan apa yang dituntut di dalam Islam itu sendiri.
Dan pada saat yang serupa, ia memiliki angan-angan dengan pelbagai bentuk angan-angan. Aku nak masuk dalam syurga. Tapi tidak pernah pun bekerja dan berusaha dengan amalan yang melayakkan dirinya masuk ke dalam syurga. Al-Quran tidak pernah dipersiapkan dalam kehidupannya. Amal-amal soleh tidak pernah dilakukan dalam kehidupannya. Bagaimana ia akan mencapai angan-angan yang diingini dalam tamanniyat ataupun apapun keinginan-keinginan yang dimahukan ketika itu. Baik, jadi pandangan daripada Al-Imam Sahal At-Tusturi ini, orang-orang yang bijak mereka memandang di dalam ataupun memberikan pandangan di dalam mentafsirkan pengertian ikhlas, lantas mereka tidak mendapati selain maksudnya ini. Falam yajidu ghaira hadha an takuna harakatuhu wa sukunuh, yaitu dengan menjadikan setiap gerak-gerinya dan setiap diamnya itu serta apa yang ada pada hatinya, sesuatu yang sir, sesuatu yang rahsia dalam dirinya, ataupun perkara yang dilakukan secara terang-terangan itu lillahi ta'ala wahdah, hanya semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Kita doalah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meletakkan kita di kalangan mereka yang saat ketika melakukan amalan itu tidak lain kerana matlamat ataupun tujuannya adalah untuk mendapat keridaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu syai'un, tidak dicampuri akannya itu dengan sesuatu apapun. La nafsun, sama ada nafsunya, jiwanya, wala hawa, termasuk hawa dan hawa nafsu yang ada, wala dunia, dan bukan kerana dunia, bukan kerana keinginan pribadi dan bukan kerana untuk mendapatkan habuan-habuan yang berada di dunia. Dan inilah yang menjadi suatu kebimbangan dalam kehidupan kita, kerana semakin hari umat Islam kita pada hari ini sudah tidak lagi memikirkan tentang soal keikhlasan dalam beramal, sehingga kan adanya hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, hadis yang sahih. Rasulullah kata apa dia? Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berlumba-lumbalah kamu, badir, jangan bertangguh dalam melakukan amal-amal yang soleh. Kelak nanti kamu akan berhadapan dengan suatu fitnah, akan berlakunya suatu fitnah, ujian yang besar. Kaqita'il lail, seumpama sepotong malam, ataupun seumpama berlakunya di waktu malam yang gelap gelita. Kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'min, di paginya seorang mukmin itu beriman dan di waktu malamnya dia kufur kepada Allah. Dan di waktu malamnya dia beriman, di waktu paginya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia sanggup untuk menjual agamanya semata-mata ingin mendapatkan habuan dunia. Maka sebab itu amalan salih ini perlu untuk kita teruskan dan kekalkan momentum untuk kita melakukannya, supaya terpelihara daripada apa yang telah pun disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Seterusnya, apa yang dikatakan wa anis sirri radhiyallahu anhu, daripada as-sirri radhiyallahu anhu telah berkata, la ta'mal lin-nasi syai'a wa la tatruk lahum syai'a wa la tu'ti lahum syai'a wa la takshif lahum syai'a. Janganlah kamu melakukan amalan untuk manusia sesuatu. Maknanya jangan kamu buat sesuatu itu untuk manusia. Saya buat ni kerana dia. Saya datang waktu subuh pada pagi ini supaya imam selalu melihat saya. Saya datang, saya membaca Al-Quranul Karim supaya manusia akan sentiasa memuji saya. Saya bersedekah supaya manusia ini akan dapat melihat, oh inilah dia jemaah yang rajin bersedekah dan sebagainya. Dan begitulah di saat ketika melakukan apapun kerja-kerja kebajikan dalam hidup itu, jangan dilakukan semata kerana manusia. Wala tatruk lahum syai'a, dan janganlah juga kamu tinggalkan sesuatu itu kerana mereka. Tinggalkan sesuatu itu kerana adanya mereka. Oh, mereka itu ada, akhirnya kita meninggalkan segala bentuk kebaikan-kebaikan dan segala perkara yang membawa kepada pahala. Wala tu'ti lahum syai'a, dan janganlah kamu memberi sesuatu kerana manusia ataupun kerana mereka. Dan janganlah wala takshif, dan janganlah kamu menghilangkan sesuatu itu juga
kerana mereka. Taksyif artinya membongkar sesuatu itu kerana mereka. Artinya dalam kenyataan yang disebutkan oleh beliau ini, buatlah sesuatu itu tidak lain adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak ta'rifan-ta'rifan yang diutarakan oleh para ulama berkaitan tentang persoalan ikhlas. Baru sahaja berbicara tentang ikhlas, tapi banyak ta'rifan-ta'rifan yang diutarakan oleh para ulama. Kenapa boleh berlaku pelbagai ta'rifan? Berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh mereka di saat ketika mereka melakukan amal-amal yang soleh dalam kehidupan. Lantas akhirnya mereka menyampaikan dan mengikut kepada apa yang telah dipelajari daripada pengalaman-pengalaman tersebut, di samping disandarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran maupun hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi tentang ta'rifan tersebut yang dicatatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa 'anil Kushairi qala, daripada Imam Al-Kushairi telah berkata, afdalus sidqi istiwa'us sirri wal 'alaniyah, dan seafdal ataupun sebaik-baik as-sidqi. As-sidqi ini membenarkan, sebaik-baik perkara yang benar pada diri itu, iaitulah sama sahaja di antara perkara yang tidak kelihatan dan perkara yang dapat dilihat. Ini lebih kurang ta'rifannya itu serupa dengan apa yang disebutkan oleh Zinnun Al-Misri radhiyallahu anhu, di mana beliau menyebut di antara 3 perkara, salah satunya iaitulah istiwa. Sama sahaja dari sudut amalan yang dilakukan, sama ada dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat dan diperhatikan oleh manusia. Kemudian yang terakhir ini disebutkan oleh Al-Imam Haris Al-Muhasabi ataupun Al-Muhasibi rahimahullah, qala, beliau telah berkata, as-sadiqu huwa alladhi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalaiq min ajli salahi qalbihi. Orang yang benar itu, mereka yang benar, as-sadiq artinya mereka yang membenarkan pada dirinya itu sebagai orang yang ikhlas. Ini siapa dia? Iaitulah mereka yang tidak mengambil kira, la yubali, tak mengambil kisah. Walau kharaja, sekalipun keluar daripada setiap kebaikan baginya itu dalam diri makhluk, dalam hati-hati makhluk. Maksudnya, makhluk melihat dirinya itu adalah seorang yang begitu baik. Manusia melihat dirinya itu adalah seorang yang banyak melakukan perkara-perkara sehingga menimbulkan pujian daripada masyarakat. Sekalipun ada pujian-pujian seumpama itu dalam hati masyarakat, semata-mata kerana min ajli salahi qalbi, semata-mata nak menjaga keelokan pada hatinya. Jangan melihat manusia memuji, ada kelebihan pada dirinya, itu terpulang pemberian daripada Allah. Orang memuji kita, apa yang kita sebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan bermakna bangga, kita meletakkan pujian itu kepada Allah. Itulah maksud daripada kalimah Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, kalimah Alhamdulillah apa maksudnya? Segala puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah hadis yang menarik yang menceritakan tentang kisah manusia ketika diuji, dia menyebut Alhamdulillah. Rupa-rupanya dengan sebutan itu kerana dia memuji Allah, walaupun dia diuji oleh Allah, Allah sediakan suatu rumah dalam syurga, yang rumah itu ataupun istananya itu dinamakan sebagai istana pujian. Kisah ini berlaku kepada seorang lelaki yang menantikan tentang kelahiran anaknya yang dinanti-nantikan begitu lama sekali dalam kehidupannya. Tahun yang pertama berkahwin, isteri tidak melahirkan anak. Tahun yang kedua lahir, bersama dengan isterinya, belum lagi ada rezeki yang diberikan oleh Allah. Sehingga dalam tempoh masa yang lama ditakdirkan isterinya mengandung ketika itu. Dan di saat ketika kandungannya itu sudah sampai pada tahap untuk dilahirkan, bila dilahirkan tidak lama sesudah daripada itu, anak yang dinanti-nantikan keluar menangis dan tidak lama sesudah itu meninggal dunia. Tuan bayangkan kalau sampai 9 tahun dilahirkan ataupun 9 tahun menanti lahirnya seorang zuriat, tiba-tiba dalam keadaan gembira anaknya akan dilahirkan, di saat dilahirkan meninggal. Agak-agak apa perasaan orang seumpama ini? Sudah tentu dia akan berfikir ataupun sudah tentu dia akan bersedih. Kerana Allah
Allah kurniakan seorang anak yang dinanti-nantikan, tiba-tiba diambil semula. Nah, tapi apa yang berlaku? Ketika itu Allah bertanya kepada malaikat, qabattum samarata fuadi, kamu dah cabut dah ya akan hasil keinginan ataupun apa yang dirindui oleh hamba-Ku ini? Jawabnya, ya wahai Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku? Hamidaka wastarja. Lantas ketika itu kata daripada malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memuji engkau wahai Allah, dan kemudian dia mengucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak meninggal sebut alhamdulillah. Masya Allah, macam mana anak? Alhamdulillah, dah meninggal, dah dia. La ilaha illallah. Perkataan itu tidak pernah kita menyebutnya, tetapi berlaku dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah mengatakan, "Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi." Wahai malaikat, tolong binakan kepadanya itu sebuah rumah dalam syurga untuknya, dan namakan rumah itu dengan rumah pujian. Ya, kenapa? Sebab walaupun diuji, maka tetap ia menyebut kalimah alhamdulillah. Rupa-rupanya dengan ucapan pujian tersebut itu Allah kurniakan sesuatu yang tidak pernah terlintas akan anugerah tersebut, dikurniakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, begitulah pentingnya dalam bab keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbu tila'an nasi ala mathaqiliz zarri min husni amali. Dan orang yang benar itu juga dia tidak suka manusia memandang kepada sekecil-kecil mathaqil walaupun sebesar zarah. Maknanya dia tidak suka manusia memandang walaupun sebesar zarah daripada kebaikan amalan yang dilakukan. Allah, bagus sungguh kamu. Kita sebut alhamdulillah, pujian kita kepada Allah, tapi janganlah sampai menjadi suatu pujian dalam kehidupan kita, tidak berminat dengan hal tersebut. Ini menurut pandangan daripada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Sebab apa begitu? Sebab dirinya, menurut pandangan daripada beliau, bagi dirinya itu kalau dipuji selalu itu, dia akan melahirkan satu rasa yang akhirnya dilakukan tadi itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengelakkan perasaan seumpama itu, dia tidak mahu untuk ada pun sesiapa yang memuji akan kebaikan yang dilakukan. Wala yakrahu attila'an nasi 'ala sayyi'i min amali. Dan dia tidak juga membenci. Wala yakrah. Yakrah ni membenci, karih. Dia tidak membenci ke atas manusia apabila manusia itu melihat keburukan-keburukan daripada amalannya. Ya, bila disebut tentang keburukan, alhamdulillah, pujian juga pada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ujian untuk aku terus meningkatkan hubungan aku ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna karahatahu lidzalika, kerana sekiranya timbul rasa kebencian disebabkan manusia itu melihat keburukannya itu, maka itu sebagai dalil dan tanda ala annahu yuhibbuz ziyadata indahum. Jadi maknanya kalau kita tak suka orang mengkeji kita ketika itu, maka itu menunjukkan dan menandakan bukti bahawa dia inginkan sesuatu yang melebihi daripada sisi manusia yang ada bersama dengannya. Artinya ketika itu dia merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Di saat ketika seseorang mengkeji dan juga meletakkan kejianlah, istilah cacian terhadap dirinya, bila tidak suka berarti dia ingin sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Walaysa hadza min ahlaqis siddiqin, dan ini bukanlah merupakan akhlak dan sifat orang-orang yang benar. Jadi tuan-tuan pilihlah di antara beberapa maksud tersebut. Yang penting secara kesimpulan kita lakukan sesuatu amalan itu kerana Allah, melakukan kerana Allah dan meninggalkannya kerana Allah, maka itulah yang dinamakan sebagai ikhlas lillahi ta'ala. Wa an ghairihi, idza talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka Allahu mir'atan tubsiru biha kulla syai' min ajaibid dunya wal akhirah. Sementara ada pandangan daripada ulama yang lain, mereka mengatakan apabila kamu menuntut kebenaran itu daripada Allah, idza talabta Allah ta'ala bisidqi. Islam mengajar pada kita, kita beramal tapi jangan lupa kita memohon doa pada Allah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, maknanya kita beribadah kepada Allah. Tapi pada saat yang serupa Allah minta pada kita, jangan lupa minta bantuan dengan Allah. Jadi nak minta bantuan dengan Allah ni bagaimana? Dengan berdoa. Apa doa kita nak minta? Agar Allah kurniakan kepada kita keikhlasan. Jadi kita minta Allah, ya Allah, kau berikanlah keikhlasan dalam diri ini, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satu di antara contoh di dalam Al-Quranul Karim, diajar antaranya doa supaya hati kita kekal dalam keadaan berada dalam keadaan beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau selewengkan hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah untuk kami di sisi engkau wahai Allah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Doa ini amalkan dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita kebenaran. Di saat ketika seseorang memohon kepada Allah agar Allah menjadikan hatinya ikhlas itu, kata daripada pengarang kitab kita ini, a'taqallahu mir'atan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kamu cermin, yang mana cermin itu dapat melihat segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan juga akhirat. Perkara-perkara yang Allah kurniakan, sesuatu yang tidak berlaku kepada orang lain. Maksudnya ada suatu keistimewaan yang Allah kurniakan. Bolehkah Ustaz? Jawapannya tidak mustahil. Antaranya dalam Al-Quranul Karim Allah sebut, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan memberikan kepada kamu itu ilmu. Ilmu bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting beramal. Cuma kadang-kadang orang ni dia tidak beramal. Dia kata datang ilmu tu daripada Allah, yang disebut dengan nama ilmu ladunni dan sebagainya. Nak dapat ilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini diperlukan kepada amal. Dan amal yang dilakukan itu mestilah amalan yang bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin seseorang itu tidak beramal tiba-tiba dapat ilmu daripada Allah, itu satu perkara yang mustahil. Serta tidak memungkinkan dia untuk menerima panduan daripada Allah kalau tidak beramal. Sebab amalan itu punca untuk meningkatkan iman. Tiba-tiba tidak beramal, bagaimana iman itu boleh meningkat? Dan iman yang meningkat itulah yang akan menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu di antara salah satu daripada apa yang penting untuk kita lakukan. Bahkan dalam sejarah mengisahkan juga beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dahulu mungkin kita pernah membicarakan kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Harithah. Kita ulang balik kisah tersebut supaya ingat. Al-Harithah, sebahagian riwayat mengatakan namanya Al-Harith. Bila waktu pagi sahaja selesai daripada menunaikan salat subuh, pada waktu tersebut Rasulullah bertanya kepada Al-Harith, kaifa haluka ya Harith? Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana keadaan kamu di waktu pagi ini wahai Harithah? Harithah mengatakan apa dia? Asbahtu mu'minan haqqa. Subuh ni aku benar-benar beriman kepada Allah. Subhanallah. Sampai tahap dia mampu untuk menyatakan secara yakin yang dia benar-benar beriman kepada Allah. Bila ditanya, likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik? Setiap segala sesuatu itu dia mesti ada hakikatnya, ada buktinya. Apa bukti kamu ni benar-benar beriman kepada Allah? Lantas kata daripada Al-Harithah, azma'tu nahari wa ashartu layali. Di waktu siangnya hidup aku ni sentiasa suka untuk melakukan amalan puasa. Aku berlapar di waktu siang. Jadi para ulama kata maksud berlapar daripada kata Harithah itu, Al-Harithah ni hidupnya disuka untuk berpuasa. Puasa wajib sudah tentulah, puasa sunat itu juga banyak dilakukan. Lantas di waktu malamnya pula, wa ashartu layali, aku suka di waktu malam berjaga malam. Kerana Harithah tahu waktu malam adalah waktu yang Allah nanti-nantikan hambanya untuk meminta dan memohon kepada Allah untuk Allah menganugerahkan sesuatu kepada mereka, yang disebut oleh Nabi SAW waktu tersebut adalah 1/3 malam yang terakhir. Jadi
pada saat ketika itu apa yang berlaku? Faka'anni anzuru arsya Rabbi, seakan-akan sekarang ini aku melihat dan memerhatikan arasy Tuhanku sedang berada di hadapanku, dan aku melihat ahli syurga sedang berziarah sesama mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sampai tahap tersebut dipandang di mana sahaja, itulah gambaran yang dilihat dan diperhatikan dalam dirinya ketika itu. Maka kata daripada Nabi SAW, ya Harithah, wahai Harithah, kamu kekalkan amalan yang kamu lakukan. Puasa yang kamu lakukan ini teruskan untuk kamu beramal, dan di waktu malam kamu berjaga malam, teruskan dengan amalan-amalan tersebut. Itu permintaan daripada Nabi SAW. Mengapa demikian? Disebabkan dia sudah pun melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia-manusia biasa. Maka sebab itu dalam kata-kata pengarang kitab kita ini menakalkan ucapan para ulama, siapa yang menuntut pada Allah itu memohon akan as-sidqi, kebenaran jiwanya itu, maka Allah akan mengurniakan mir'at, Allah mengurniakan kepadanya cermin yang dapat melihat sesuatu keajaiban dunia dan juga akhirat. Wa qawilus salafi fi hadha kathirah. Dan secara ringkasnya kata daripada pengarang kitab kita ini, Imam Nawawi rahimahullah, banyak lagi ta'rifan dan kata-kata ulama-ulama salaf. Asyarna ila hadhil ahrufi minha, kami menunjukkan di sini dengan beberapa huruf, maknanya dengan beberapa ta'rifan daripadanya itu, tambihan ala matlub, sebagai memberikan penjelasan ataupun peringatan kepada sesuatu yang dituntut. Dituntut kepada siapa? Yaitu dituntut kepada mereka yang ingin menjadikan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka sebab itu utamakan bila sebut nak menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, sifat ikhlas itu jangan dihilangkan dalam dirinya. Wa qad zakartu jumalan min dhalika ma'a syarhiha fi awwal syarhil muhazzabi wa dhamamtu ilaiha min ahdabil alimi wal muta'allimi wal faqih wal mutafaqqih ma la yastaghna anhu talibul ilmi wallahu a'lam. Jadi beliau menyatakan, dan aku telah pun menyebutkan suatu jumlah ataupun banyak jumlah jumalan, artinya banyak ta'rifan itu bersama penjelasan secara mendetail dalam awal kitab yang aku karang. Apa kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi selain daripada kitab At-Tibyan ini? Antaranya beliau mengarang kitab Syarhul Muhazzab, ya, kitab majmu' syarah kepada kitab Al-Muhazzab, ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi beliaulah yang telah memberikan perincian di awal kitab beliau. Sebab itu kalau kita nak membaca kitab ni, kita baca muqaddimah dia. Di muqaddimah kitab itu akan menjelaskan isi kandung yang berkaitan dengan pengisian kitab yang ada. Dengan pengisian yang ada itulah kita akan dapat menentukan bagaimana corak penulisan yang akan dibawa oleh pengarang kitab, dan bagaimana cara mereka memberikan ulasan-ulasan kepada catatan tersebut. Jadi biasanya dalam catatan Imam Nawawi, beliau akan mengarang pada muqaddimahnya itu menceritakan sebab apa beliau mengarang kitab, dan kemudian beliau akan meletakkan beberapa adab bagi mereka yang nak memulakan pembacaan pada kitab beliau. Sebab apa? Nak melahirkan orang yang dapat keberkatan daripada isi kandung kitab ini, adab perlu dijaga. Kalau adab sudah tidak dijaga, bagaimana ilmu itu akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Maka sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, di awal kitab Muhazzabnya itu beliau telah pun menceritakan tentang ta'rifan dengan pelbagai penjelasan yang ada berkaitan dengan ikhlas. Di samping itu kata daripada beliau, aku juga gabungkan dalam kitab tersebut itu adabul alim. Ada beberapa adab-adab yang perlu dijaga oleh orang yang berilmu. Dia nak mengajar ilmu itu bukan saja mengajar, tidak, mesti jaga adab, supaya orang yang mendengar itu dapat mengambil keberkatan daripada ilmu yang disampaikan. Imam Nawawi bagaimana kitabnya yang begitu didambakan, diambil perhatian oleh para ulama-ulama berikutnya. Bukan hanya sekadar di Nusantara sahaja. Kitab Majmu', kitab At-Tibyan ini dibahaskan oleh ulama-ulama seluruh dunia. Kenapa boleh begitu? Kerana cara penyampaian yang disampaikan itu tidak lain bermatlamatkan untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga kepada muta'allim, orang yang belajar. Sebab itu belajar dia ada peringkatnya. Kalau tuan-tuan membaca kitab Ihya Ulumuddin,
Dicatatkan di sana tentang adab sebagai seorang pelajar. Ada 10 wazaif, 10 adab-adab yang perlu dijaga bagi seorang pelajar ketika nak menuntut ilmu. Dia nak belajar ni, dia perlukan kesabaran. Kalau tak sabar dalam bab belajar, ilmu tak akan dapat tercapai. Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana bila disebut oleh Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, begitu adab adalah merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian, sama ada seorang yang alim, mereka yang memiliki ilmu, ataupun muta'allim, mereka yang belajar, maka adab, turutan adab itu perlu untuk dijaga bagi memperolehi keberkatan daripada ilmu tersebut. Perlu untuk bersabar di saat ketika menuntut ilmu, segera, ataupun mereka yang ingin cepat mendapatkan suatu ilmu itu juga adalah merupakan satu perkara yang merugikan dalam kehidupan. Kerana itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara perkara yang perlu diambil perhatian oleh orang yang berilmu, orang yang belajar itu 6 perkara. Ya, disebut, beliau mengatakan apa? Saya terlupa, bisittatin. Sesuatu ilmu itu tidak akan tercapai itu illa bisittatin. Ya, saumbika an tafsiliha bibayani akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kamu tidak akan dapat mencapai sesuatu ilmu itu melainkan 6 syarat. Aku akan beritahu kepada kamu secara detail, ya, bibayani dengan beberapa penerangan. Daripada 6 itu, yang hujung yang ke-6 itu disebut dengan perkataan tuluz zaman, ya. Tuluz zamanin, nak menuntut ilmu itu memerlukan masa yang begitu panjang, bukan sekadar setahun 2 tahun, tetapi disebut tuluz zaman, bermaksud sepanjang masa kita inilah kita perlu untuk menuntut ilmu. Dikisahkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, oleh kerana Nabi Musa ingin segera mendapatkan ilmu itu daripada Khidir alaihissalam, hanya 3 perkara sahaja yang dibongkar daripada perjalanan semasa bersama dengan Khidir alaihissalam. Bila mana kata Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ni memang tidak akan mampu untuk bersabar bersama dengan aku untuk mendampingi ilmu tersebut. Itu prasyarat bagi seorang yang ingin mendampingkan dirinya itu dengan ilmu, maka ia perlu untuk mengikuti adab-adab yang telah pun diajar oleh para ulama berkaitan tentang hal tersebut. Wal faqihi, begitu juga bagi orang yang faqih. Ustaz, apa beza di antara alim dan juga faqih? Seorang yang alim ilmunya ada tapi belum tentu faqih. Dan kerana itu dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apa doanya di saat waktu kecil ketika itu apabila diserahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar didoakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kepadanya kefakihan dalam bidang agama, dalam agama, dan ajarkanlah kepadanya takwil, iaitu mentafsirkan apapun ilmu-ilmu agama itu sehingga mampu untuk membahaskan dan memberikan penjelasan berkaitan dengannya. Sehingga kan dewasa, Sayyidina Abdullah ibn Abbas walaupun dia merupakan anak muda, tapi ilmunya telah pun mengatasi daripada ilmu-ilmu yang ada pada para sahabat yang sezaman dengannya ketika itu. Subhanallah. Kerana doa faqih itu dia berbeza dengan alim. Bezanya apa dia? Orang yang berilmu, dia ada ilmu, tapi belum tentu dia mampu untuk mengistimbat hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu yang dimiliki. Adapun orang yang faqih, mereka mampu untuk mengupas sesuatu ilmu itu, ya, menurut neraca yang telah dituntut di dalam Islam itu sendiri. Dan sebab itu juga kita akan temui hadis yang Rasulullah SAW sebut, rubba hamilul fiqhi laisa bifaqih. Ya, rubba hamilul fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Rasulullah mengatakan kadang-kadang orang yang membawa al-fiqh, fiqh itu bermaksud hadis, sebab dalam perbincangan sebelum itu Rasulullah menyebutkan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafizahu. Semoga Allah memberikan suatu cahaya ataupun suatu kebaikan kepada seseorang itu, dia menghafaz hadis daripadaku, lantas dia menyebarkan kepada orang lain. Tetapi Rasulullah menyebutkan pada sambungan hadis itu, kadang-kadang orang yang menghafal hadis itu tidaklah menjadi seorang yang faqih. Bahkan kadang-kadang dia menghafal hadis
dia menyampaikan hadis itu kepada orang yang lebih faqih daripadanya. Maksudnya, ada seseorang sahabat, dia tidak dengar hadis itu secara langsung daripada Rasulullah, tapi dia lebih mampu untuk mengistimbat hukum yang ada pada hadis tersebut berbanding dengan seseorang yang menghafal dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku dalam keadaan demikian dalam kehidupan para sahabat. Tuan-tuan, secara ringkasnya sebelum kita bicarakan dalam perbincangan yang akan datang, contohnya kalau kita melihat dalam peristiwa perang Bani Mustalik, kisah yang berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada peperangan Al-Ahzab. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali setelah selesai dalam peperangan Al-Ahzab, Rasulullah kembali ke rumah. Dan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suatu riwayat menceritakan ketika Rasulullah ingin mandi, wa wada'a silahah wa wada'a saifah. Ketika itu Rasulullah meletakkan akan pedangnya. Di saat ketika itu malaikat Jibril alaihi salam berkata, wada'ta as-saifa wa lam nada'. Kamu meletakkan akan pedang tersebut sedangkan kami belum lagi meletakkan pedang. Jadi ketika itu Rasulullah tertanya, apa masalahnya? Waktu itu Rasulullah ataupun malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu bergerak untuk menuju ke tempat sana. Maksudnya pergi ke perkampungan Bani Mustalik untuk memerangi mereka ini yang telah pun bergabung bersama dengan tentera musuh untuk memerangi umat Islam di kota Madinatul Munawwarah ketika itu. Lantas ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil 3,000 orang para sahabat untuk bergerak ke tempat tersebut, ke perkampungan Bani Mustalik, iaitulah tempat golongan Yahudi yang telah melanggar perintah ataupun telah pun melanggar janji yang dibuat dalam piagam Madinah ketika itu. Bila begitu keadaannya, Rasulullah kata, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani al-Mustalik. Jadi dalam hal tersebut, pada saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, jangan ada seorang daripada kamu itu menunaikan solat fardu asar melainkan apabila kamu sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Selagi tak sampai, jangan tunaikan solat tersebut, solat asar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Kami dengar, kami patuh. Dan tiba-tiba dalam perjalanan mereka bergerak untuk menuju ke perkampungan tersebut ataupun kubu tersebut, binting tersebut itu, tiba-tiba tengok-tengok waktu asar dah masuk. Bila masuk waktu asar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya berhenti tunaikan solat. Dan sebahagiannya meninggalkan tetap. Walaupun Rasulullah kata demikian, aku patuh dan aku tetap akan menaikkan solat asar walaupun terlewat ketika itu sehingga sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Akhirnya, dua-dua melakukan perbuatan. Yang awal tadi buat solat, yang akhir tadi ikut kepada hadis Nabi SAW pun melakukan solat tetapi sampai di sana dalam keadaan lewat. Bila begitu keadaannya diberitahu kepada Nabi SAW. Dan dalam hadis itu mengatakan falam ya'nif, Rasulullah tidak pernah berlaku kasar kepada mereka dan Rasulullah menerima kedua-duanya adalah benar. Di situ para ulama mengambil istimbat. Kenapa boleh demikian? Rupa-rupanya sebahagian para sahabat tadi yang tunaikan solat bila masuk waktunya itu kerana diambil hadis yang lain. Sahabat mengambil hadis yang mana suatu ketika ditanya kepada Nabi SAW oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ayyul amali afdal, amalan yang paling afdal ni apa dia ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, sembahyang di awal waktunya itu adalah sesuatu yang paling afdal untuk dilaksanakan. Maka diambil hadis itu sebagai pegangan. Bila masuk waktu sahaja tunaikan solat. Dan mereka memahami hadis yang Rasulullah katakan tadi itu, maksudnya janganlah ada di kalangan kamu itu menunaikan solat asar melainkan sampai di sana. Itu memberikan isyarat. Ketika kamu semua pergi ni, jangan pergi dalam keadaan lenggang kangkung. Artinya dah lambat, tunggu. Jangan sampai berlaku demikian. Berehat-rehat ketika berjalan, tapi bergerak dalam keadaan pantas, sehinggalah sampai di sana. Rupanya mereka telah lakukan hal demikian, tapi tetap tidak sampai di sana, melainkan waktu asar telah pun masuk. Sebab itu mereka laksanakan, tunaikan solat, baru mereka bergerak untuk meneruskan perjalanan. Sementara sekelompok lagi mengambil hadis yang zahir ataupun zahir apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan mengatakan bahawa tetap perlu diteruskan kerana Rasulullah kata mesti sampai di sana barulah tunaikan solat.
Tuan-tuan, kita akan nampak bila berbahas tentang persoalan seumpama ini, kita akan dapat melihat juga bagaimana para ulama boleh berbeza pandangan dan juga pendapat kerana mereka memahami dari sudut zahir hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang pelbagai. Maka kerana itu penting untuk menjadi seorang faqih. Dan disebutkan tadi wal mutafaqqih. Begitu juga adab itu juga penting kepada orang yang berusaha untuk menjadi seorang yang faqih, maka perlukan kepada adab-adab tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita dapat mengambil sedikit pengajaran dan pedoman pada malam ini yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المظلومين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت إيمانهم وأقدامهم ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم